Tapi boleh dengan zikir yang banyak. Dia sebab redha duduk pada hati. Maka hati tu perlu banyak dipolishkan, dibersihkan. Cuma nanti kalau tuan-tuan dah sampai pada tahap redha, makam redha, jangan pula sampai menyusahkan orang pula dengan sifat redha kita itu. Sebab redha ini dalam buku Hakikat Tasawuf ada disebutkan, ada orang yang menghadapi kekeliruan tentang memahami dan melayani sifat redha. Ada orang dia merasakan bahawa kalau kita dah redha kepada Allah, tak perlu lagi kita ikhtiar, tak perlu lagi berdoa, tak payah sajalah, redha sajalah dengan apa yang berlaku. Contoh kalau dia sakit, anak-anak nak bawa pergi hospital, tak payahlah, abah baru balik masjid minggu lepas ustaz cerita hari redha, abah redha je lah, mati pun mati. Jangan begitu. Redha ini jangan meninggalkan ikhtiar. Redha ni jangan sampai buta taklid buta kepada takdir Allah. Jangan. Kalau perlu berikhtiar berubat, silakan. Dan sekarang ni saya melihat ada pula di kalangan masyarakat kita buat kempen, jangan percaya ke doktor pula lah. Jangan makan ubat ni semua menipu Yahudi kafir belaka. Ni ngaji di mana? Tak betul cara begitu. Agama kita tak ajar begitu. Para ulama sangat menghormati profession kedoktoran. Para ulama ni saya sebut antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia sangat hormat kepada profession dan authority doktor. Dan Imam Asy-Syafi'i akan menyelaraskan semua hasil kajian fatwa dia dengan perubatan. Dia mesti selaraskan. Sampai Imam Asy-Syafi'i menjelaskan berapa pentingnya ilmu kedoktoran, sehingga kata dia, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbalu minat tib. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu selepas ilmu halal dan haram yang lebih berharga, melainkan ilmu kedoktoran. Ini ada dirakamkan dalam kitab Syiar A'lamul Nubala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga menekankan antara banyak-banyak ilmu duniawi, engineering ke architecture ke apa saja, ilmu kedoktoran adalah ilmu yang ranking number 1. Sehingga kan kata beliau, innamal ilmu ilmani. Ilmu ini ada dua, ilmu din wa ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu duniawi. Fal ilmu alladhi lid-din huwa al-fiqh. Ilmu untuk agama adalah fiqh. Fiqh ni bukan fiqh, fiqhul akbar, iaitu akidah ataupun tauhid. Wal ilmu alladhi lid-dunya huwa at-tib. Dan ilmu terbaik untuk dunia ini adalah ilmu perubatan. Ini boleh rujuk dalam Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Syair-syair tentang pesanan dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Lepas itu jangan kutuk doktor. Doktor dia ada autoriti dia. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i pernah berikan satu ungkapan, la taskunanna baladan lam yakun fihi alimun yuftika an dinika wala tabibun yumbiuka an amri badanika. Jangan mu duduk di satu negeri yang mana dalam negeri ni tak ada dua jenis manusia. Pertama, ulama yang boleh memberikan fatwa tentang masalah agama. Yang kedua, doktor yang boleh memberitahu keadaan kesihatan badan kamu. Ini rujuk juga dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Sebab itu kalau kita duduk di kawasan ini, ada doktor, ada ulama. Berkatlah perumahan tuan-tuan. Berkat. Barakah. Senang kita. Kok jiran kita doktor, berkat tuan-tuan. Kok anak kita tertelan shilling malam, contoh, tak apa ngunyah-ngunyah, tertelan shilling 50 sen lekat. Kita dengan panik nak cari baju nak pergi klinik, tak ada. Tengok sebelah ada doktor, oh lega. Doktor, ya doktor. Doktor jiran berlari. Oh dia pun tengok tekan, pandai lah dia reti lah mula-mula gitu. Itu doktor nikmat. Nikmat. Kalau ada doktor, ustaz, Tok Bomo pun sedap juga, bagus juga.
Romoh ni dia boleh lah nak menghilangkan apa nama jin-jin tak nampak. Ada juga. Artinya benda tu saling melengkapi. Hatta Nabi SAW sendiri, walaupun Nabi pun pandai berubat, ada tip nabawi dan macam-macam lagi, Nabi pun respect doktor. Zaman Nabi ada doktor ni, panjang pula huraiannya. Dan Nabi sendiri menyarankan para sahabat yang sakit supaya cari satu orang tabib Arab yang terkenal pada zaman Nabi ketika itu, namanya Al-Harith bin Qaladah. Al-Harith bin Qaladah ini, dia pernah belajar ilmu perubatan sampai ke Yaman, sampai ke Parsi. Ada satu riwayat daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, "Maridtu maradan atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'ad, aku satu hari sakit dada. Ni musim ni ramai orang sakit dada. Paru-paru rasa macam nak sakit jantung, nak matilah, macam-macam. Ramai. 2-3 orang dah saya jumpa. Aku ni nak mati lah ustaz, kau pula sakit dada, ngak. Engkau orang ke-16 dah aku jumpa. Memang ni musim sakit dada berlaku musim ni. Musim sakit dada. Dia wabak ni makhluk. Dia turun beramai-ramai, betul dia lari balik, turun pula gerombolan lain. Gitu je lah. Umur sakit. Dia sahabat Sa'ad ni sakit dada. Dia pun jumpa Nabi, "Ya Rasul, sakit ya Rasul, sakit dada." Maka fawada'a yadahu baina sadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Kata Sa'ad, bila aku ngadu Nabi sakit dada ya Rasul, Nabi pun pegang tangan aku, pegang dada aku, sampai aku rasakan wajadtu bardaha ala fuadi. Aku rasa tapak tangan Nabi sejuk atas dada aku. Nabi bacalah dia punya ruqayyah apa semua, doa apa semua. Kemudian faqala innaka rajulul maf'udun. Tiba Nabi kata, "Hei Sa'ad, kamu ni sakit jantung ni." Mungkin Nabi baca apa, Allah bagi petunjuk, nampak urat tersumbat ke kolesterol ke apa agak lah, tak tahulah kita kan. Nabi, ni awak ni, ente ni sakit jantung ni. Saya jantung, saya tak ada kepakaran. Nabi mengaku ada bab tertentu, it's not my faculty. Ada fakulti yang lain. Awak jangan semua fakulti awak sapu. Ada fakulti dia. Ini fakulti pengajian Islam. Tak payah ceritalah fakulti perubatan ni. Maka kata Nabi, kamu ni sakit jantung. A'ti Al-Harith bin Qaladah akhun saqifun fa innahu rajulun yatatayyab. Maka kata Nabi, begini, awak pergi berjumpa dengan Al-Harith bin Qaladah. Dia tu adalah dari kabilah Bani Saqif. Dia tu pandai berubat. Pergi jumpa dia. Artinya Nabi respect kepada profession perubatan yang dimiliki oleh sahabat ketika itu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud.